Ialah untuk mengikuti berita dari Sabah, kita bersama-sama Adrian Soidi di studio berita RTM Kota Kinabalu. Silakan Adrian. Terima kasih Dilaila di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Pelbagai usaha termasuk risikan dan tindakan dijalankan polis bagi memastikan keselamatan negeri ini tidak tergugat. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Abdul Rashid Harun berkata pihaknya tidak akan berdiam diri berhubung aspek keselamatan negeri ini malah akan terus proaktif memastikan ia terus terpelihara. Saya tak boleh reveal banyak sangat mengenai perkara yang dedahkan oleh Timbalan Perdana Menteri, tetapi percayalah kami tidak akan berdiam diri. Kami akan berusaha keras bagi memastikan Sabah terus selamat. Beliau mengulas pendedahan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengenai ancaman keselamatan di pantai timur Sabah telah merebak ke pantai barat negeri ini ketika melakukan lawatan ke Ibu Pejabat Polis IPD Kinabatangan. Lawatan tersebut merupakan rangka lawatan kerja Datuk Abdul Rashid ke IPD di daerah Zon Selamat Timur Sabah Zone selepas dilantik sebagai Pesuruhjaya awal Januari lalu. Terdahulu dalam ucapannya, beliau menekankan pendekatan Go Back to Basic dalam kalangan anggota dalam melaksana tugasan harian. Ia termasuk berpenampilan kemas, mematuhi peraturan, bersemangat, kerjasama berpasukan dan berpengetahuan. Turut digalakkan latihan dalam perkhidmatan melibatkan perkongsian pengalaman tugas dari setiap sektor. Malah ia boleh dilaksana dengan menjemput pesara polis untuk berkongsi pengalaman dan kemahiran. Seramai 33 peserta miskin 3 di daerah Sipitang yang berdaftar di bawah IKASIH dipilih untuk menjalankan projek penanaman kelapa sawit di bawah mini estate sejahtera Mesej Banting yang melibatkan pengusaha kawasan seluas 98 hektar. Berucap merasmikan projek berkenaan di Kampung Banting Sipitang, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata, projek berkenaan selain menjadi aktiviti ekonomi meningkatkan pendapatan peserta, turut membolehkan golongan sasar menikmati kemudahan kediaman. Jadi ini semuanya hasil kerajaan nasional yang sentiasa memikirkan dan mengutamakan kehendak rakyat. Kita turun ke bawah untuk mengetahui apa masalah rakyat. Kita beri tanah, kita beri rumah kepada mereka, khususnya mereka yang miskin tegar, yang memerlukan tanah, yang memerlukan rumah. Bagaimanapun, Datuk Musa berkata projek seumpama memerlukan sokongan, penyertaan dan kerjasama rakyat secara inklusif agar berupaya mencapai matlamatnya. Peserta projek juga diingatkan agar tidak menjadikan penempatan mesej batu loncatan mendapatkan rumah, sebaliknya memanfaatkannya untuk mengubah tahap sosioekonomi masing-masing. Projek mesej Banting merupakan salah satu daripada 52 mesej yang terdapat di negeri ini. Pada majlis ini, Datuk Musa turut menyampaikan geran komunal kepada 191 orang penduduk kampung Iburu Sipitang, melibatkan keluasan 1,133.2 hektar. Terdahulu, Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Radin Malik yang berucap dalam majlis sama memberitahu 21 daripada 52 projek mesej yang dilaksana di Sabah telah membuahkan hasil. Menurut Datuk Radin, ini termasuk projek mesej Kampung Banting Sipitang. Daerah berkenaan juga mempunyai sebuah lagi projek mesej iaitu di Kampung Melalia. Ketika ini Sabah mempunyai 34 mesej pertanian, 6 mesej akuakultur, 9 mikro dan 3 mesej bersepadu melibatkan lebih 2,500 peserta. Projek mesej Ilham Ketua Menteri, Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman adalah usaha menyeluruh untuk membasmi kemiskinan tegar dalam kalangan penduduk luar bandar. Sehubungan itu, Datuk Radin berharap mesej akan menjadi pemangkin kepada ekonomi penduduk, khususnya Sabah. Projek amonia urea Sabah Samud di Sipitang kini telah siap lebih 90% dan dijangka beroperasi pertengahan tahun ini. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Petronas Chemicals Group Berhad PCG, Datuk Sazali Hamzah berkata, projek Samud itu akan berupaya menghasilkan 1.2 juta tan metrik urea setahun. Menurut Datuk Sazali, ini menjadikan jumlah kapasiti pengeluaran urea PCG kepada kira-kira 2.6 juta tan metrik setahun. Seterusnya menjadikan Sabah sebagai salah satu pengeluar urea terbesar di rantau ini.
Beliau berkata demikian sempena lawatan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman ke projek Samur di Sepitang. Taklimat disampaikan Ketua Pegawai Eksekutif Petronas Chemical Fertilizer Sabah Sendirian Berhad, Iskandar Bakri. Menurut Datuk Sazali, projek Samur bertindak sebagai pemangkin untuk pertumbuhan daerah Sepitang dan kawasan sekitarnya. Pada masa sama, projek berkenaan memperluaskan asas pembuatan industri sedia ada dan menjana peluang-peluang ekonomi tempatan. Jelasnya, projek berkenaan telah menyediakan pelbagai peluang pekerjaan profesional dan teknikal untuk rakyat Sabah, di mana kira-kira 3,000 hingga 4,500 pekerja kini bekerja dalam projek tersebut. PCG juga telah mengambil langkah proaktif memulakan program latihan 2 tahun di Loji Petrokimia di Gurun Kedah, Bintulu, Sarawak dan Kertih Terengganu, khususnya buat juru teknik berasal dari Sabah sebagai persediaan operasi Samur. Selepas lawatan berkenaan, Datuk Musa turut berkesempatan meluangkan masa melawat para peniaga dan menikmati hidangan sate di Esplanade Sepitang. Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia PVATM Negeri Sabah akan bekerjasama dengan Jabatan Hal Ehwal Veteran bagi memastikan anggota PVATM mendapat manfaat daripada program Membaik Pulih Rumah Veteran Satu Malaysia yang diumumkan oleh Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein baru-baru ini. Yang di-Pertua PVATM Sabah Zaman Bayan berkata, program di bawah Strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS ini bertujuan membantu veteran ATM yang berpendapatan rendah atau miskin dengan menyediakan tempat kediaman yang lebih kondusif dan selesa. Ia sekaligus bagi mengiktiraf anggota PVATM yang pernah berjuang mempertahankan keselamatan dan kedaulatan negara. Untuk makluman bahawa ahli-ahli kita ni sejak di bangku sekolah dulu berhenti, lepas saja pengajian terus masuk tentera dan mereka tinggal di rumah quarters ataupun di SOP di luar dan tidak pernah pun terfikir untuk membuat rumah. Maka dengan itulah fakta dia mengapa tidak ada rumah langsung bagi ahli-ahli PVATM ini. Perancangan ketika ini adalah untuk membina sebanyak 100 buah rumah baharu dan 100 lagi kediaman anggota PVATM akan dibaik pulih. Zaman bercakap dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat ahli jawatankuasa PVATM Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Tambahnya, ketua di 19 cawangan PVATM di negeri ini juga akan mengadakan program turun padang bagi memastikan golongan PVATM tidak tercicir daripada manfaat pembinaan dan membaik pulih rumah mereka. Setakat ini, terdapat seramai 10,000 ahli PVATM di Sabah. Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu kemarin diberitahu adik kepada salah seorang tertuduh kes pencerobohan bersenjata di Kampung Tondua 3 tahun lepas telah menyalurkan maklumat kepada polis berkaitan jenayah termasuk aktiviti kumpulan pengganas di Lahad Datu. Saksi Bakrin Habil memberitahu pada 11 Februari 2013 beliau mendapat maklumat mengenai kehadiran beberapa orang asing yang mendarat di Kampung Tanjung Aru, Lahad Datu. Keesokannya beliau memaklumkan perkara itu kepada anggota bahagian penyiasatan jenayah Lahad Datu, Sarjan Yusof Pantril yang kemudian mengarahkan beliau ke Felda Sahabat bagi mendapatkan kesahihan maklumat tersebut. Bakrin menyatakan demikian ketika di soal siasat Timbalan Pendakwa Raya Datuk Jamil Arifin di hadapan Hakim Steven Chung di Jabatan Penjara Sabah, Kota Kinabalu. Menurutnya, pertemuan beliau dengan penduduk Kampung Felda Sahabat 16, Kampung Mandarian dan Tanjung Labian mendapati maklumat berkenaan adalah benar. Justru Bakrin menghubungi Sarjan Yusof pada 14 Februari untuk memaklumkan perkara berkenaan. Hasilnya, pada 18 Februari, Bakrin bersama abang dan bapanya serta 4 lelaki lain bertemu Sarjan Yusof di sebuah restoran di Lahad Datu. Bagaimanapun dalam pertemuan berkenaan, abang dan bapanya ditahan kerana dipercayai menganggotai ketenteraan Sulu. Bakrin, 33 tahun, warga Filipina, ialah saksi dalam perbicaraan itu, manakala abangnya Timhar dan bapa mereka Habil menghadapi pertuduhan menjadi anggota kumpulan pengganas berkaitan kes pencerobohan bersenjata di Kampung Tanduo, Lahad Datu pada 2013.
Cabaran wipe out yang diadakan di sebuah pusat membeli belah terkemuka di Kota Kinabalu berjaya mendapat sambutan menggalakkan daripada orang ramai dalam dan luar negeri. Aktiviti sukan anjuran Grand Illusion Sdn Bhd itu menyaksikan lebih 160 orang mencuba permainan termasuk peserta dari Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan dan peserta dari negara Brunei. Penganjurnya, Chester Chan berkata, pihaknya merancang untuk memperluaskan Carnival Wipeout ke seluruh negeri termasuk di Sandakan, Tawau dan Labuan. Actually, we had our first trial last Friday. Everybody happy, saya pun happy, and we feel that we can improve a lot. Tapi the competition masih open. People can still apply, register as a participant before 13th of this month. We still have available for people to to join. Beliau ditemui media selepas majlis penyampaian hadiah cabaran Wipeout di Kota Kinabalu. Dalam cabaran itu, kumpulan merah yang dianggotai kaki tangan Oceanus Waterfront muncul juara menewaskan 9 kumpulan lain termasuk wakil media. Hadiah disampaikan pengarah eksekutif Oceanus Waterfront Mall, Johnson Koh Yong Siang. Tujuan kami menggalakkan event-event seperti begini adalah untuk memberi kesedaran kepada semua citizen bahawa kehidupan sehari-hari itu mestilah mengadakan ciri-ciri yang sehat dan juga memberikan bentuk badan yang sehat supaya kita dapat bekerja dengan lebih maju lagi. Johnson juga berharap aktiviti berkenaan akan menarik lebih ramai pengunjung ke pusat membeli belah itu. Seterusnya, kita ikuti beberapa acara yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 8 pagi ini akan diadakan solat sunat bersempena fenomena gerhana matahari di Balai Cerapa Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan. Ia akan turut diadakan di Surau Al-Taqwa, Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia di Kota Kinabalu pada pukul 9 pagi. Manakala 9.30 pagi, berlangsung majlis penyerahan zakat perniagaan Lembaga Tabung Haji TH 2015 kepada Majlis Ugama Islam Sabah MUIS bertempat di Istana Negeri Kota Kinabalu. Paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah untuk N7 hari ini. Kembali kepada Delaila di Angkasa Puri. Silakan.